beliau. Ya, refinement di situ perlu mengambil keputusan dengan lebih cepat. Beliau ada 1-2 kali ada peluang untuk meletakkan bola dalam kawasan penalti. Hantaran tinggi untuk Casagrande. Dia berjaya melakukan sedikit tandukan bias ke belakang, tetapi tidak dapat disambar di situ oleh Sheridan. Sheridan juga kita dapat lihat belum lagi benar-benar menerima bola ataupun dapat menyentuh bola pada ketika ini. Pada waktu yang sama juga Rolly nampaknya tidak dapat bergerak naik ke atas, lebih banyak memberikan tumpuan untuk lebih banyak bertindak selaku defensive midfielder untuk perlawanan ini. Hantaran jauh yang saya kira sekiranya agak lambat sedikit Rolly di situ. Dapat dirampas tetapi hantaran kepada masih lagi dalam kawalan Kobe Ong. Satu cutback ke belakang tetapi dapat diselamatkan oleh Al-Hafiz. Dan Syafiq Rahim pun melakukan kekasaran dalam kawasan kotak penalti. Di sini gerakan yang baik daripada Khairul Azrin, tetapi ia perlu dikeluarkan dengan lebih cepat. Saya rasa ada sedikit nasib baik kerana Syafiq telah menjatuhkan beliau. Selepas itu Corbin Ong kembali masuk dalam. Dia berada pada kawasan ataupun pada situasi yang begitu tepat sekali untuk menyelamatkan keadaan. Pada ketika ini nampaknya Penang perlu kita katakan melakukan 1-2 serangan yang satu sedikit pelanggaran antara Corbin Ong dan juga Sheridan. Tetapi dibiarkan oleh pengadil ataupun advantage diberikan oleh pengadil. Diasak di situ. Masih lagi dalam kawalan yang baik. Hantaran yang jauh sudah pun keluar di situ. Ke penjaga gol Penang ada kekasaran dilakukan oleh Samuel. Dia tidak sepatutnya melakukan kesalahan. Tapi kita kena ingat dia sudah ada 1 kad kuning. Kalaulah pengadil begitu baik hati. Tidak ada kad dilayangkan. Bernasib baik. Bagaimana Syed dengan insiden ini? Saya rasa keputusan yang salah daripada Sam Somerville. Jikalau beliau mahu keluar, beliau perlu keluar dengan lebih cepat. Agak lewat di situ. Di situ disebabkan Cabrera mendapat sentuhan di hadapannya. Ini adalah di dalam kawasan penalti. Sebenarnya saya rasa sentuhan yang pertama beliau jatuh di luar kawasan penalti. Saya rasa keputusan tepat daripada pengadil. Segala kredit kepada Cabrera kerana dapat sentuh bola terdahulu sebelum Sam Somerville. Nampak tidak berpuas hati Benjamin Mora dengan insiden itu tadi. Sudah pastilah mereka mengharapkan sepakan penalti sebenarnya. Walaupun seperti saya katakan tadi nampak seakan-akan insiden itu berlaku di dalam kawasan penalti sebenarnya. Ya, memang penalti diberikan. Yap, di sini memang lewat daripada Sam Somerville. Ia berada di luar kawasan gol. So saya rasa untuk Sam kemungkinan jikalau beliau berdiri di kawasannya adalah lebih baik kerana memberi peluang kepada pemain lain untuk berada dalam posisi yang lebih baik. Ya. Dan sekarang ini tugas berat sebenarnya menanti kepada Samuel Somerville. Sebabnya dia juga yang melakukan kekasaran itu tadi. Kita menjangkakan mungkin disebabkan percuma, tetapi sebenarnya disebabkan penalti diberikan. Dan sekarang ini tumpuan kita adalah kepada Leandro Velázquez. Apakah sepakan penalti ini akan menjadi turning point untuk perlawanan ini? Itulah dia gol untuk pasukan JDT. Menerusi Leandro pada minit ke-80 menerusi ataupun 81 untuk jaringan menerusi sebagai penalti yang sememangnya sukar untuk diselamatkan. Ya, ini adalah tinggi, adalah kuat. Sam telah pergi ke arah yang betul, tekaannya betul. Tetapi saya rasa teknik yang dipamerkan, yang ditunjukkan, digunakan oleh Leandro Velázquez sangat baik dan mereka memang berhak berada 1-0 di hadapan. Lihat kepada permainan ini adalah kita katakan satu turning point yang perlu dilakukan. Jikalau mereka kalah 1-0, 2-0 itu tak ada makna bagi saya. Jikalau mereka
mengambil risiko dan berjaya untuk menghasilkan jaringan penyamaan, itu adalah bonus untuk mereka. Apa yang diperkatakan oleh Thomas Truka sebenarnya, pemain Penang FC sepatutnya bermain dengan corak permainan biasa mereka, dengan tidak kita kata yang terlalu memberikan tumpuan kepada benteng pertahanan. Bermain secara lebih terbuka itu lebih baik dalam keadaan sekarang kerana mereka berdepan dengan tekanan yang begitu kuat. Tidak dapat melakukan serangan dan memaksa pemain-pemain JDT pula yang terpaksa bertahan. Corbin Ong, masih lagi Corbin, bahaya di sebelah kiri sana kita dapat kosong, tetapi dia memilih untuk mencari Gonzalo. Satu antaraan ke tengah terlalu kuat dan peluang gol yang kedua Leandro. Bukan Leandro sebenarnya, Fernando Rodriguez. Fernando Rodriguez yang dapat kita lihat tadi, dia berada di tengah-tengah untuk menonjolkan bola tersebut bagi menghasilkan jaringan yang kedua kepada pasukan JDT. Itulah yang berlaku dalam keadaan yang sedikit kelang kabut tadi. Dari sini sangat baik daripada Corbin Ong. Beliau telah memenangi bola sebelum itu Fernando kepada Corbin Ong. Selepas itu, ini adalah yang berlaku. Cabrera di sini tidak tamak dengan aksinya. Syafiq yang sedang jatuh boleh lagi dapat sentuhan kepada Fernando Rodriguez. Tetapi di situ kita boleh lihat pertahanan Penang. Mereka perlu lebih cepat untuk memberi tekanan, perlu memberi tekanan yang jauh lebih baik. Sayang sekali ya, kerana sebelum gol pertama juga mereka telah bertahan dengan baik. Apabila mereka tidak mempunyai bola, segalanya adalah cukup sempurna. Tetapi saya rasa kemungkinan keletihan telah mempengaruhi permainan mereka di 10 minit yang terakhir. Ya.